dari segi kehendak tesis tu, okey, objektif umum, objektif khusus. Okay, video ni saya akan rekod dan saya akan upload dalam YouTube dan saya akan bagi link kepada bagi pelajar Dr. Wan, saya akan bagi link kepada beliau dan dia akan forward kepada you all lah yang lain. Okay, dan juga bagi grup saya akan bagi link YouTube. Dan saya juga ada bagi link untuk download SPSS, okay, berserta dengan guide yang saya buat untuk kumpulan saya. So, bagi pelajar yang mungkin tak ada SPSS, boleh download daripada software itulah, okay, untuk kegunaan untuk key in data nanti. Okey, saya akan send nanti yang soft copy soft copy questionnaire tu, okey. Semua sebelum tu saya just nak share dulu lah. Okay, saya akan share saya punya screen ni. Okey, so soalan yang telah diubah suai ni ataupun dia lebih pendek lah daripada yang hari tu. Okay, so ada part ni yang mungkin saya akan delete dan mana part yang Dr. Wan ubah suai ni, yang merah-merah ni word yang tak ada pada version yang asal, kita ubah suai sikit lah. Okay, dan yang penting you all concentrate dahulu dari segi data collection. SPSS punya template file tu akan dimaklumkan kemudian lah. Okay, cuma dari segi bagaimana nak key in data itu you all boleh belajar sendirilah daripada YouTube, ada macam-macam guide. Cuma saya akan share jugalah nanti sampel thesis yang pelajar saya yang last year buat. Okay, the complete kertas ilmiah berserta dengan data-data yang beliau gunakan. Okay, mungkin bukan semua analisis tu you all akan buat lah. Okay, kita bincang dulu secara sebentar lalu questionnaire kita lah. Okay, so as usual, mana-mana questionnaire, the first part is always your demografi punya ataupun profile respondent. So mana yang tak ada kolom di sini you all boleh tambah kemudian lah, tapi saya ingat ini dah cukup lah. Okay, dari segi status berkahwin, belum berkahwin, ini kira bujang, berkahwin, ibu tunggal, bapa tunggal, okay, lelaki perempuan lah. Okay, so ini agama yang ni, so bangsa pun ataupun etnik, ini yang umum lah, so kita tak mau pergi terlampau detail sangat. Okay, dan juga dari segi pendidikan ni, ini yang standard lah. Okay, so A5 umur ni, umur responden tersebut, bilangan isi rumah, okay, termasuk responden dengan maknanya jumlah orang yang tinggal dalam rumah tersebut, pendapatan isi rumah sebulan. Okay, so ni IR ni maknanya isi rumah, total income lah, responden campur dengan semua yang ada dalam rumah tu. Kalau dia isteri dia bekerja campur dengan anak dia mungkin bekerja, total income dalam satu rumah tersebut. Okay, so ini dari segi maklumat asal. Okay, yang bahagian ni yang merah ni yang kita ubah suai yang hari tu. Okay, jenis perniagaan, makanan saja, makannya ni you all just tick sajalah. Makan, minuman, pakaian, barangan peralatan. Okay, mungkin saya akan add lagi satu dekat sini, lain-lain lah. Okay, so lain-lain tu maknanya mungkin yang tak ada di situ lah. Okay, so ini yang saya ingat kalau pergi di gerai pasar malam ataupun gerai tepi jalan, kebanyakannya ni sajalah yang saya ingat yang common untuk masyarakat kita kat sini. Okay, makanan saja, makan, minuman, pakaian, barangan peralatan mainan, bukan mainan, barangan runcit, maknanya dia jual macam barang-barang plastik ke keperluan rumah tu, barangan runcit lah. Okay, barangan basah, sayuran, ikan, barangan kering. So you can take more than one. Okay, kalau dia makanan, minuman plus dengan pakaian ke, okay, maknanya bergantung kepada peniaga yang dia buat lah. Kalau katakan dia buat makanan dan minuman, dan jangan dengan satu sajalah. Okay, so yang ni tak ada apa, yang ni sekadar profile saja. Okay, jenis premis yang kita bincang hari tu, food court, maknanya dia food court lah, bazar yang disewa tu, ada bumbung yang ada yang proper punya food court yang biasa yang you all tengok tu, dia ada kursi yang melekat tu. Okay, ataupun mana-mana food court lah yang standard. Pasar tani / pasar malam. Okay, yang Tanah Rizab ni maknanya penggerai yang tidak ada premis tetap ataupun yang bukan berniaga selain daripada food court ataupun pasar tani, yang biasa mungkin dia buka kemah ke, buka payung, pondok dan sebagainya, ataupun ambil termasuk juga dengan van. Okay, van-van berniaga tu, kebanyakannya mereka ni tak ada premis lah. So kita cuma simplify, kita ambil 3 grup saja, food court,
berniaga di pasar tani, pasar malam di tapak yang disediakan, ataupun yang tak ada tapak ni, yang jenis yang buka berada ni, tepi jalan ni, gerai-gerai air, gerai-gerai nasi lemak pagi-pagi tu. Okay, so mana-mana yang gerai-gerai yang you all nampak tu, kalau pun boleh tanyalah. So 3 jenis saja. Okay, lokasi berdekatan, ya, kalau tidak boleh ni anggaran lah, berapa kilometer you all rasa gerai tu kalau dia jauh daripada tapak perumahan, dalam anggaran berapa kilometer. Okay, adakah perniagaan berdaftar? Kalau berdaftar, bulatkanlah sama ada dia enterprise. Enterprise ni maknanya yang kebanyakannya saya ingat pasar malam ni enterprise lah. Okay, ataupun sedia berhad, ataupun tidak lah. Okay, so 1 ataupun 2. Pengalaman berniaga dalam tahun sama ada, kalau baru setahun buat 1 year lah, kalau 6 bulan buat setengah tahun lah. Okay, sewa premis sebulan. Okay, kalau dia ada berniaga di premis berdaftar bawah food court, berapa sewa dia. Kalau pasar malam, anggaran untuk sebulan. Okay, contohlah kalau sekali dia buka di pasar malam tu, dia kena bayar RM3. Okay, sewa tapak RM3 satu hari. Kalau dia berniaga sebulan, katakan 20 hari, darab dengan RM3 lah, dapatlah RM60. Okay, so ni anggaran untuk sebulan, tak kira lah. Tapi kalau dia berniaga di Tanah Rizab, memang tak ada sewa, then tak ada lah. Okay, kosong lah. Okay, jadi ini sewa ni penting jugalah, kita nak tahu berapa bebanan kos sewaan penggerai-penggerai yang berkaitan. Okay, so B17A, adakah aktiviti perniagaan ini pekerjaan utama anda? Kalau ya, terus ke B18 sini. Kalau tidak, jawab bahagian bawah ni lah. Okay, so komponen ataupun numbering soalan ni penting, sebab nanti bila kita key in dalam SPSS, kita akan letak nombor key in data tu based on nombor soalan. So bila you all tengok nombor soalan tu atau maklumat dalam SPSS tu, boleh contohlah kat sini, saya ada ni sampel yang sebelum-sebelum ni. Okay, E20. So soalan tu maknanya section E, soalan yang ke-20 lah. Okay, so dalam kes ni kita akan buat number komponen tu based on nombor soalan. So you all boleh trace balik komponen tu ialah soalan apa berkaitan dengan komponen tersebut. Okay, lepas tu yang ni sangat semua straightforward lah. Adakah anda memiliki bahasa perniagaan, ya ataupun tidak? Okay, yang B ini, okay, adakah anda telah menjalankan perniagaan sebelum COVID, ya ataupun tidak? Jika ya, nyatakan perniagaan. Okay, so yang ni sekadar background lah. Yang penting kita nak tahu yang dia dah, yang mereka yang you all interview semasa buat data collection tu, okay, katakan dia apa tu, kebanyakan, sebab kalau boleh lah, okay, kalau boleh cari mereka yang berniaga sebelum COVID bermula, barulah you all dapat maklumat yang sebelum dengan selepas. Okay, tapi kalau mereka hanya berniaga setelah COVID bermula, okay, sebab ni maklumat ni akan kosong lah. Tapi kalau boleh lah, okay, seboleh mungkin daripada 30 orang minimum yang kita perlukan, seboleh-bolehnya biarlah semua tu ada sebelum dengan selepas. Kalau tidak, kita nak kaji kesan COVID sebelum selepas tu jadi kurang berkesan lah. Okay, melainkan mereka tu bekerja tetap, okay, dan kemudian kena hilang pekerjaan ke. Okay, tapi kalau you all pergi ke pasar malam dan memang dapat regular punya pasar malam punya vendor, saya ingat tak ada masalah nak dapatkan maklumat macam ni. Okay, jadi kalau seboleh mungkin lah, sebab kalau sebab tu saya galakkan ataupun saya lebih utamakan penggerai-penggerai food court yang memang dah berniaga situ lama, ataupun berniaga di pasar malam ataupun pasar tani yang mana mereka pun dah lama berniaga. Okay, ataupun kalau yang berniaga bukan di pasar malam, pasar tani tu, macam di Tanah Rizab tu, dibuka tepi jalan, kalau boleh sebaik mungkin carilah mereka yang sudah pun memang dah lama berniaga. Jadi kalau you all penduduk tempatan dekat situ, memang boleh tahulah peniaga-peniaga yang memang dah berniaga even sebelum COVID ni berlaku. Okay, so yang ni sekadar tik sajalah. Okay, setiap hari tik dekat sini, mungkin yang ni bergerak perubahan seminggu ke 2 hari ke apa ke. Okay, apakah tempoh masa perniagaan anda? Pagi, tengah hari, malam, tik saja. Katakan sebelum dia hanya berniaga pagi, semasa COVID, okay, mungkin dia berniaga pagi dengan malam ke. Okay, so yang tu, yang ni semua, okay, yang ni yang penting lah, sebab kita perlukan maklumat dalam bentuk RM. Okay, saya buat sini anggaran ni maknanya kita kena bantu responden untuk memberi anggaran nilai lah. Okay, kita tak perlukan nilai yang tepat, mungkin antara bawah 500 ke anggaran 400 ke 500. Okay, so when you ask the respondent, okay,
bantu beliau untuk memberi some orang kata aggregate ataupun nilai terhampir lah. Okay, bukan kita nak perlukan nilai yang tepat. Kalau macam bahan mentah stok, okay, sebulan dalam berapa modal dia, okay, sebelum COVID mungkin. Contohlah kalau orang yang biasa berniaga tu, dia kan tahulah sebulan dia punya modal dalam berapa banyak, okay, anggaran. Tapi mungkin semasa COVID, sebab sale dah makin berkurangan, so dia beli stok pun semakin berkurangan. Tunai pun mungkin makin. So yang ni anggaran sajalah, anggaran lah kita, you all bantulah. Okay, agak pacik agak-agak dalam berapa? 1,000 dah. Antara 1,000 ke 1,200, then you all key in lah maklumat tu. Dan nanti bila nak key in dalam SPSN nanti, mungkin ambil dah nilai yang paling, yang ambil satu nilai saja, tapi walaupun sini kita tulis anggaran. Okay, but you can, because ini kita memang nak dapat exact value memang mustahil lah. Okay, bukan orang nak ingat nilai yang tepat. Okay, jadi ni bantu mereka untuk memberi some range. Okay, mereka agak-agak dalam berapa, termasuklah, okay, sebelum dengan semasa COVID. Okay, so yang ni semua anggaran. So kita bantu responden. Okay, especially on this one ni, keuntungan purata ni, keuntungan bersih. Kalau mungkin dia orang tak mampu nak bagi keuntungan, you all fokus kepada jumlah jualan, tapi kalau boleh bagi dua-dua sekali lah. Ini pun sama juga, bantu mereka lah. Ini untuk sebulan. Kalau dia hanya bagi untuk satu hari, dan you all multiply lah berapa hari dia berniaga. Yang ni you all kena buat catatan sendiri lah dalam borang tu. Katakan you all tanya pada penggerai makcik-makcik yang mungkin tak pandai nak mengira sangat sebulan untung berapa. Okay, dia kata kalau satu hari makcik berniaga dapat dalam RM50. Okay, modal mungkin dalam RM30. So untung bersih dalam RM20 satu hari. So tanya dia makcik berniaga sebulan dalam berapa hari. So komponen ni you all kena bantu peniaga untuk dapatkan maklumat dia yang dia boleh ingat, and then you all puratakan ataupun dapat convert kepada bentuk sebulan. Okay, kalau tak dapat kira time tu pun tak apa, just you all note dalam borang nanti berapa dalam satu hari, berapa hari dia berniaga. Then you all can calculate this value later bila you all nak key in nanti kemudian. Tak perlu nak settlekan on the spot. Okay, as long as you know how many days dia berniaga dalam sebulan, kalau dia bagi maklumat tu untuk harian ke, kalau dia bagi terus sebulan lagi bagus lah. Tapi kalau dia bagi untuk harian, then you all kena convert ke sebulan lah, selepas habis balik rumah nanti ke, lepas habis questionnaire interview. Okay, then you all boleh add kemudian lah, okay, komponen ni. Okay, yang penting dapatkan anggaran tu, bergantunglah pada peniaga. Kalau peniaga tu memang keep track record dia every month ke, dia tahulah. Tapi yang penting kalau boleh dah isi dua sekali. Walaupun mungkin tak mampu nak, dia ini basically kita just nak estimate saja anggaran. Anggaran kalau dia bagi anggaran untuk satu hari, kita convert ke sebulan selepas dengan maklumat yang kita dapat berapa hari dia berniaga dalam masa sebulan lah. Okay. So yang ni yang penting, maklumat yang RM ni, sebab kita nak perlukan yang maklumat yang berbentuk RM ni, sebab yang atas ni bukan dalam bentuk RM, dalam bentuk kita tick saja. Okay, so maklumat yang kita perlukan untuk membuat analisis seperti ANOVA nanti, kita perlukan maklumat yang macam ni, yang berbentuk ringgit. Okay, ada value yang kita perlukan untuk membuat analisis. Okay, bilangan pekerja, yang ni sangat simple lah. Okay, berapa banyak sebelum dengan semasa. Jumlah jam pun sama juga, kita bagi dalam seminggu. So kalau dia mungkin kira dalam harian, you all convert lah ke seminggu kemudian. Okay, upah bekerja ni pun sama juga. Upah bekerja mungkin kita tengoklah kita nak buat dalam untuk sebulan ke. Okay, so kalau sebulan maknanya kalau dikatakan dia bagi gaji harian, you all kena convert kemudian lah. Okay, sebab kita bagi standardize. Kalau katakan upah pekerja dia sebulan, katakan dia kata makcik hanya bayar gaji hari. Okay, ada hari, tapi katakan satu hari dia bayar gaji pekerja dia, katakan satu hari RM40 gaji pekerja dia. So anggaran sebulan berapa hari dia budak tu bekerja ke pekerja dia bekerja, convert lah kemudian. Okay, as long as you get the maklumat berapa hari pekerja tu bekerja. Okay, kalau boleh paling senang bawa terus calculator, and boleh terus kira siap-siap lah. Okay, so upah pekerja ni dalam sebulan. So maklumat yang kita dapat mungkin harian ataupun mingguan, kita convert dalam bentuk RM lah. Okay, upah pekerja ni RM lah ya. Okay, RM. Okay, so yang ni dalam bentuk RM, upah, jumlah jam, jumlah hari. Okay, berapa jam seminggu, berapa hari seminggu lah. Okay, ni tak ada. So yang maklumat ni pun penting juga sebab kita nak tahu
perubahan tersebut. Okay, sebelum COVID berapa hari mungkin jumlah pekerja dia berkurangan, tapi yang adalah RM ni pun kita nak lah, okay, jumlah upah pekerja. Mungkin dulu dia bayar satu hari mahal, sekarang makin kurang disebabkan still dah berkurangan, tapi nilai harian tu berkurangan lah. Okay. So yang ni lebih kepada kita tick saja, sebab bila kita dah dapat yang sebelum yang dekat atas ni, asset, liability dengan untung, okay, maklumat ni actually dah dapat dekat atas. Okay. So yang ni sekadar untuk orang kata analisis deskriptif saja. Kalau katakan bahan mentah sebelum semasa COVID ni sedang berlaku, okay, adakah dia punya stok dia meningkat? Kalau meningkat, tick ke sini. Kalau menurun ataupun tidak berubah. Yang ni just tick sajalah. So bahagian ni pun mudah saja, cuma boleh bantu. Kita bukan nak nilai dalam RM. Maksud saya yang ni maklumat ni kita based on atas ni. So kalau you all nampak, jadi yang ni tak perlu tanya pun tak apa, because you all can key in this one based on maklumat dekat atas. Dekat sini pun dah boleh tahulah. Okay, tapi ini lebih kepada untuk kita membuat orang kata dari segi analisis deskriptif, okay, nak untuk penceritaan sahajalah. Okay, buat dalam bentuk bar graf ke, histogram ke. Okay. So itu sajalah maklumat yang kita perlukan dari segi nilai yang kita nak take. Kemudian ini yang mungkin section kita, okay, section yang last kali ataupun section second last, skala Likert ni. Okay, yang ni bantulah boleh bantu kepada responden macam mana nak menjawab. So you all kena, usually kita akan tanya soalan ni, kalau dia tak free ataupun dia mungkin malas nak baca, kita bantu dia, kita baca, and kita bantulah dari segi setuju ke tak setuju ke. Okay. So yang ni saya ingat cuma ada 6 soalan saja, tak ada masalah. Okay. Yang ni pun sama, simple question pun juga skala Likert. Okay. Likert scale punya soalan. Okay. Likert scale question, apa tu, apa dia, sama jugalah. Okay. Setuju. Ini dari segi package bantuan kerajaan tersebut. Okay. So ini dari segi questionnaire. Okay, saya ingat dah lebih mudah daripada yang hari tu punya, even yang pelajar saya pun ada buat juga. So saya ingat ini lebih cepat untuk ditanya. I think you can finish the questionnaire in less than hopefully lah less than 10 to 15 minutes. Okay, dan saya cadangkan pergi waktu, bukan waktu peak hour lah, maknanya penggerai tersebut dalam keadaan yang tak sibuk melayan customer, supaya maklumat yang kita dapat tu tepat lah. Okay, bukan sekadar lepas batuk kat tangga saja nak bagi siapkan questionnaire. Dan memang kami harapkan ini yang kata kejujuran di peringkat pelajar lah dari segi mendapatkan maklumat ni. Okay, sebab maklumat ni juga nanti kami akan guna pakai untuk combine semua pelajar kumpulan saya dengan juga Ketuan untuk jadikan satu kajian yang lebih bersifat menyeluruh lah. Okay, so kita ada lebih kurang 12 pelajar. Okay, so kalau satu pelajar 30 tu ialah minimum ya. Saya bukanlah kata maksimum 30, bukanlah kata 30 saja. Okay, if you can get more, then it's a bonus for you lah. Okay, maknanya dari segi markah you all grading tu pun akan mungkin akan di-reflect juga dari segi kesungguhan you all mendapatkan sampel yang lebih banyak lah. Sebab the more sample the better. Dari segi nak kita punya kajian pun lagi banyak maklumat. Okay. Okay, so 30 tu saya letak yang agak, saya rasa 30 tu mudah untuk dapat. Okay, sebab kalau sekali satu minggu mungkin 3-4 pasal malam di tempat you all, sekali pergi mungkin dapat 10 orang pun, kalau pergi seminggu pun dah boleh siap. Okay, kalau you all allocate 2 minggu, you can get more than 30 actually. Okay, so the more respondent the better, and it will reflect on your grading juga nantilah. Okay, maknanya kesungguhan ataupun kecemerlangan you all dalam mendapatkan maklumat. Okay, so saya ingat ini bahagian yang saya nak bincang dari segi questionnaire. Okay, untuk format thesis pula. Okay, yang ni saya ada beberapa juga thesis. Yang ni yang student yang saya minta sampel. Okay, diorang punya ada lagi ini yang tahun sudah punya lah. Okay, dengan pelajar Dr. Bakti. Okay, cuma sebab saya minta sampel thesis ni. Okay, so kajian kita ataupun saya ingat at this stage you all dah patut tahulah format kertas ilmiah macam mana. So saya akan share nanti folder ni, yang mana folder ni ada semualah, ada
dibagi kat saya dia punya version setiap bab, okay, termasuk complete punya chapter, okay, the full thesis plus the questionnaire and also the apa tu orang kata SPSS punya file. So you can see how the data is being key in, okay, dan juga analisis yang pelajar ni buat lah. Okay, of course saya tak yang ni agak detail juga di punya kajian sebab dia ikut thesis masters format. Okay, tapi yang saya nak fokuskan secara ringkas dekat sini, okay, so saya minta, saya ingat pelajar saya yang juga Dr. Mampu minta draft, okay, ataupun the first 3 chapters, bab pertama, kedua dan ketiga, okay, dalam 2-3 minggu, lebih kurang dalam the next 2 weeks ke apa ke, nak tengok dari segi writing lah, dan you all boleh bincang maklumat ataupun dari segi skop semua sama. Okay, maknanya tak perlu nak bekerja perseorangan diri ke apa ke, you can discuss, you can share articles among kumpulan, okay, and then tapi writing of course lah masing-masing. Okay, so dari segi format thesis, saya ingat ini memang standard mana-mana kedai ilmiah. Okay, dan kita punya kajian kita seperti yang kita bincang, kita nak melihat kesan COVID ke atas pendapatan peniaga berskala kecil. Okay, so itu kita punya tajuk yang umum lah. So nanti kalau katakan kalau tempat you all katakan di Ampang misalnya, so tambahlah kat situ kajian kes di Ampang. Okay, kalau katakan tempat kamu katakan di Perak ataupun di, kata contohlah saya dekat Jitra kan, so tajuk saya akan menjadi kesan COVID ke atas pendapatan peniaga kecil, okay, okay, kajian kes di daerah Jitra misalnya. Okay, so tajuk tu akan berubah mengikut tempat masing-masing lah, tapi tajuk umum tu samalah, kesan COVID ke atas pendapatan peniaga kecil. Okay, cuma kajian kes di mana tu bergantung pada tempat masing-masing lah. Okay, so intro, latar belakang dengan penyelesaian masalah ini yang saya ingat bahagian yang you all kena brush up ataupun kena betul kan. So intro ni usually mukadimah ni ialah pengenalan COVID secara umum, satu dunia punya isu. Okay, maknanya kesan COVID kepada ekonomi dunia, ekonomi negara China, kalau nak bincang sikit ekonomi negara US. So you can highlight secara umum, mungkin dalam 1-2 muka surat. Okay, latar belakang kajian ni ialah latar belakang kajian di Malaysia. Okay, maknanya you can focus on the impact of COVID di Malaysia. So boleh gunakan artikel dalam surat khabar daripada jurnal-jurnal yang ada, yang you all boleh jumpa yang telah membuat kajian COVID di Malaysia, sama ada newspaper report, okay, kajian-kajian yang lepas. Maknanya dari segi background kajian ni ialah kajian yang kita nak buat sekarang, which is di Malaysia. Cuma tak perlulah bincang di tempat you all tu sebab nak cari kajian memang di tempat masing-masing memang tak ada lah kot. Okay, so latar belakang ni ialah lebih kepada kesan COVID yang kita boleh bincangkan ke atas pendapatan di Malaysia secara lebih fokus lah. Yang pengenalan ni ialah kesan COVID kepada dunia. Okay, penyataan masalah ni kita nak bincangkan, konsep penyataan masalah ni ialah, ataupun dalam English problem statement tu, kenapa apa masalah yang ditimbulkan oleh COVID ni. Okay, maknanya masalahnya ialah apa tu, dari sejarah yang kita dah bincang sekarang ni ialah bila berlakunya MCO ataupun lockdown, okay, peniaga-peniaga tak boleh berniaga, dan banyak mereka yang kehilangan punca pendapatan, customer ataupun pelanggan tak boleh nak bergerak dengan mudah, jadi mereka pun lebih banyak membeli secara online dan sebagainya. Okay, so boleh gunakan isu-isu yang saya ingat secara logik saja. Okay, maknanya bincangan apa masalah yang ditimbulkan oleh COVID tu dan kenapa perlunya kita kaji kajian ni lah, kenapa kajian ni perlu dibuat. Okay, dari segi maknanya boleh selitkan dekat situ juga masalah yang ditimbulkan oleh COVID ni ke atas pendapatan peniaga. Okay, so maknanya you all boleh petik. Actually latar belakang ni dengan pernyataan ni dia macam satu flow. Maknanya di peringkat latar belakang ni you all bincang secara umum kesan COVID ke atas pendapatan. Okay, tapi bila kita pergi ke pernyataan masalah, kita nak tekankan kenapa COVID ni memberi masalah kepada income. Bagaimana ia memberi kesan. Okay, adakah sebab bukan sebab penyakit tu ialah, bukan sebab COVID sebagai penyakit, tetapi disebabkan bila berlakunya COVID, okay, berlakunya MCO, lockdown, movement order yang restriction order tu tak boleh nak keluar ke sana ke sini. Okay, dan juga
industri-industri yang kehilangan yang terjejas, so income ataupun pendapatan masyarakat berkurangan, banyak berlaku pengangguran. Jadi bila ekonomi jatuh, kuasa beli masyarakat pun akan berkurangan. Jadi kemampuan untuk mereka pergi membeli makanan-makanan yang mungkin selama ni bukan satu keperluan pun akan terjejas lah. So itu yang kita nak highlightkan, kenapanya, apa masalah, apa kita punya problem sebenarnya, what is our main problem statement. Okay, so itu yang kita nak tekankan dari segi problem statement tu lah. Okay, dan you all juga boleh masukkan sedikit dalam perenggan, dalam salah satu perenggan dalam problem statement tu. Okay, kajian di Malaysia ni secara umum mungkin masih lagi limited, okay, ataupun tak banyak lagi kajian yang mungkin yang bersifat mikro lah, maknanya mengkaji kesan COVID ke atas kawasan-kawasan yang yang agak kecil lah. That's why kita nak kaji benda tu. Okay, dan objektif kajian saya takkan pergi detail nanti sini, nanti orang boleh buka sendiri. So objektif seperti yang maklum, kita ada objektif umum dan juga objektif khusus. General objektif ataupun objektif umum kita ialah mengkaji kesan COVID ke atas pendapatan peniaga-peniaga kecil, berskala kecil. Objektif khusus kita ada 3, as what we discussed last week. Yang pertama, melihat kesan mengkaji ataupun melihat struktur ataupun pendapatan peniaga-peniaga kecil sebelum COVID. Objektif kedua, melihat ataupun mengkaji pendapatan peniaga-peniaga kecil ni semasa COVID. Objektif yang ketiga, melihat ataupun mengkaji keberkesanan ke? Betul Wan, ada boleh interfere tak? Boleh join tak? Objektif yang ketiga kita. Ya, objektif ketiga. Kita nak bincang apa? Keberkesanan polisi ke? Kejap, saya buka ini. Jadi kesan COVID terhadap perniagaan. Okey, so kita nak tengok implikasi kan? Ketiga. Okey, so objektif ketiga kita ialah mengkaji ataupun mengukur keberkesanan polisi kerajaan lah terhadap peniaga kecil. Bantu ya, betul. Okey, so saya ulang balik ya. Objektif pertama kita ialah mengkaji pendapatan struktur. Nak mengkaji apa? Struktur ke apa? Bukan struktur kan? Yang kaji apa tadi? Struktur? Masih tengah makan ya. Boleh join sikit. Bagi sikit ya. Betul kan? Kena makan dulu. Kau mengkaji struktur ke? Macam kan? profile lah. Bukan profile. Objektif pertama kita ialah mengkaji je lah. Bukan mengkaji kita nak tengok kesan, bukan kesan, mengkaji corak pendapatan kot. Okay, mengkaji corak pendapatan peniaga kecil sebelum COVID ini. Yang kedua, mengkaji corak pendapatan peniaga kecil semasa COVID. Objektif ketiga, mengkaji keberkesanan polisi kerajaan terhadap peniaga, bukan peniaga kecil, peniaga kecil kot saya sebut. Peniaga kecil. Okey, peniaga kecil. Okey, so tumbuk apa tu? tumbuk lesuk. Nasi goreng kan? Nasi goreng paprik. Okey, so sekarang ni apa dia tu? Okey, so 3 objektif khusus, mengkaji corak pendapatan peniaga sebelum, kedua semasa, dan ketiga implikasi mengkaji keberkesanan polisi kerajaan terhadap peniaga kecil. Okey, so itu yang 3 objektif khusus lah. Objektif kita tu boleh tak student tahu bahagian mana yang paling penting? Macam objektif 1, make sure kena dapat jawapan tu daripada bahagian mana dalam questionnaire kita tu. Okey, so objektif pertama dengan kedua tu usually akan dijawab daripada section ni lah, section kebanyakan form section B ni lah kalau nak ikut kan. Okey, sebab ini yang ada sebelum dengan selepas. Ya. Okey.
Jadi sebab yang kebanyakan semua yang awal ni sekadar profil saja, profil peniaga. So yang ni mungkin lebih kepada berbentuk deskriptif awal. Okay, so objektif pertama dengan kedua actually, okay, yang ni yang pertama nak tengok sebelum berapa banyak dia berniaga berapa hari, dia berniaga pukul berapa, income dia punya asetnya berapa banyak. Okay, sebelum, okay, so yang ni apa tu ni lah dari segi pertama, dan yang kedua pun dekat bahagian sini juga. Okay, so maknanya kita nak tengok semasa sebelum dan juga semasa lah. So yang ketiga ialah section yang boleh combine lah. Mungkin section C ni pun boleh juga kita guna pakai untuk menjawab. Jadi untuk apa sebenarnya? Section C ni lebih kepada mana? Section C ni kesan saja. Kesan pandemik COVID. Ke atas apa tu? Perniagaan je pun. Tak apa, yang ni mungkin orang kata apa? Yang ni mungkin semasa COVID lah. Dan lagi satu ni, Mukris weh. Ya. Perasan tak nanti? Macam mana kita nak? Dia nanti ada problem tau dekat sini, dekat pendapatan. Okay. Bagi yang jawab kata kita jenis perniagaan, kita takut nanti macam range kita jadi besar. Contoh macam kalau dia berniaga minuman, mestilah dia punya stok dia, value of stock tu, pasal ada value apa tu dia punya tunai di tangan, mestilah dia akan lebih rendah compare dengan orang yang ada perniagaan macam kedai runcit. Okay, kalau macam tu kita run nanti dia macam range dia jadi dia punya tu jadi besar tak nanti? Ada beza tak? Yelah, sebab kita bukan ambil, sebab kita punya kategori peniaga dia ada macam-macam kan. Ada peniaga yang apa tu, apa. Tapi tak apa, sebab kita apa, yelah of course lah, sebab kita punya jenis perniagaan kita tak sama kan. Ada yang air, ada yang makanan. Apa tu, macam mana kalau apa, takut tiba-tiba ada 5, mungkin ada daripada katalah 100, 20 orang tu yang perniagaan runcit. Tapi tak apa, sebab kita ambil purata jumlah daripada kita ambil purata sebulan lah. Daripada 30, contohlah daripada 30 orang peniaga yang okay, total income sebelum dengan total income selepas tak ada masalah apa. Kan, maknanya sebab kita bukan nak kaji sebab kita bukan nak compare the difference between peniaga air dengan peniaga makanan kan. Kita nak tengok total income, jumlah yang kita tu sebelum dengan selepas saja. Dengan tak ada masalah dekat situ lah. Dia cuma ada masalah macam mana? Minimum 30 responden kan? Itu minimum lah. Bagi saya dapat lagi banyak, tu kata dia akan dia effort pelajar tu akan nampak bila dapat lebih lah. So dari segi grading pun orang kata pemberian markah pun mungkin akan nampak dekat situ lah. Sebab saya ingat 30 tu tak ada masalah sebenarnya pun. Boleh dapat sebab kalau 2 minggu, kalau setiap hari you all keluar dapat 10 orang ke, so setakat nak dapat 30 orang tu sekejap je pun. Dan saya ingat soalan ni pun lebih mudah compare dengan soalan yang sebelum ni. Okay, so you can finish the question cepat jugalah. So saya ingat 30 tu tak ada masalah. Jangan ingat 30 ni kena pergi kat pasar malam saja. So you all boleh pergi kat penggerai-penggerai yang dalam food court, ataupun pagi-pagi nampak siapa yang berniaga kat tepi jalan, tengah hari ada orang berniaga dekat tepi jalan. So yang tu pun boleh juga. So tu pula maknanya mungkin you all nak lebihkan peniaga tepi jalan, peniaga pasar malam mungkin ambil separuh, lagi separuh tu ambil yang food court sikit, peniaga tepi jalan sikit. So tak adalah macam kita tunggu-tunggu kena ambil semasa pasar malam baru boleh nak pergi keluar. Okay, so saya ingat tak ada masalah kat situ. So the more the better lah, but at least 30 lah. Okay, dan that's why saya ingat nak elakkan nanti masalah seperti mana yang tadi Dr. Wan beritahu tu. Cuba elakkan mereka yang tak berniaga sebelum COVID. Sebab nanti dia akan, komponen ni akan jadi kosong. Jadi kalau boleh bila you all nak interview, tanya responden tu, kalau boleh cari mereka yang memang dah berniaga sebelum COVID dan juga semasa COVID lah. Dan yang paling senang bila you all pergi ke food court memang food court tu memang dah lama food court. Dan peniaga food court ni bukan bertukar-tukar ikut suka hati. Dia akan kekal orang yang sama kan. Jadi sama juga dengan pasar malam ataupun pasar tani. Kebanyakan peniaga kat pasar malam tu orang yang memang dah lama berniaga. Okay, kecuali mereka yang berniaga kat tepi jalan. Yang tu mungkin you all kena pilih sikit lah.
cari peniaga-peniaga yang memang you all pun dah tahu, dah pernah lama berniaga kat situ sebelum berlaku COVID lagi pun. So tu dapat elakkan dari segi ni lah, isu-isu mungkin maklumat di sini kosong. Okay, so okay, saya pergi balik dekat sini. Okay. So pengenalan secara umum tentang COVID satu dunia ni, kesan kepada ekonomi, global ekonomi dan sebagainya. Okay, cari artikel-artikel yang boleh you all pakai dalam Google Scholar dan sebagainya. Okay, banyak, saya ingat tak ada masalah apa dalam Google Scholar, ada beratus-ratus, mungkin beribu sekarang artikel on COVID ni. Banyak orang dah buat. Okay, latar belakang kajian fokus kepada Malaysia. Okay, kesan COVID kepada ekonomi Malaysia. Okay, penyataan masalah continue daripada yang atas ni. Okay, kita nak tekankan kenapa COVID ni memberi kesan, kenapa dan bagaimana COVID ni memberi kesan kepada pendapatan peniaga kecil. Okay, especially through MCO, lockdown dan sebagainya. Okay, kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan kuasa beli jatuh dan sebagainya. So tekankan dekat situ, dan juga kenapa masalah berlaku juga sebab kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh peniaga ni belum orang kata tak dapat diselesaikan lagi lah, sebab moratorium pun dah habis. Okay, tapi kes COVID sekarang semakin meningkat balik semula. Ni pasal yang ketiga, wave yang ketiga tu. Okay, jadi bila berlaku yang gelombang ketiga COVID ni juga, okay, tapi bantuan-bantuan pun dah makin kurang. Jadi tekanan COVID tu actually bukan semakin rendah, semakin tinggi sekarang ni. Okay, masalah pengangguran semakin ketara. So itu yang you all nak tekankan dekat sini lah. Jadi persoalan kajian tadi yang saya beritahu, persoalan dengan objektif benda yang hampir sama lah, cuma persoalan buat dalam bentuk soalan. Okay, saya tunjuk dekat sini. Okay, persoalan kajian. Okay, so persoalan dengan objektif basically benda yang sama, cuma persoalan dalam bentuk tanda soal. Okay, adakah ke, you can ask question. Objektif cuma menjawab daripada yang atas ni lah. Okay, so objektif dalam bentuk mengkaji, melihat, mengukur. But basically you follow what you, dalam bentuk kita cuma ada 3 saja. Okay, yang kita punya objektif dalam bentuk mengkaji corak pendapatan sebelum, mengkaji corak pendapatan semasa COVID, dan yang ketiga mengkaji corak melihat keberkesanan polisi kerajaan terhadap peniaga kecil lah. Okay, so untuk dia punya persoalan you all tukarlah dalam bentuk soalan. Okay, so dan yang lain-lain tu saya ingat tak ada masalah lah. Itu yang bab yang orang kata yang paling mencabar sekali ialah bab yang pertama tu lah. Nak clearkan dari segi objektif, okay, problem statement, dan juga dan juga ni lah latar belakang, problem statement dan juga objektif kajian. Kepentingan ni just goreng-goreng je lah, kenapa kajian ni penting, okay, sebagai maklumat untuk kerajaan, bagaimana nak membuat polisi supaya lebih dapat membantu peniaga kecil, meringankan beban dan sebagainya, bla 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 lah. Okay, berdasarkan karya, saya ingat you all dah boleh faham sekarang ni. Okay, literature review ialah kajian-kajian yang lepas yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang sebelum ini tentang kesan COVID kepada pendapatan. So you can find, I think tak ada masalah, dia tak semestinya dekat Malaysia, boleh juga cari mana-mana artikel dekat luar sana. Okay, yang penting fokuskan kepada kesan COVID kepada pendapatan. Okay, pendapatan isi rumah, kepada pendapatan negara, GDP. So carilah mana-mana artikel, dan ini you all boleh bincang lah sesama kawan-kawan, satu grup ataupun dengan grup ketuan boleh bincang. Okay, kongsi artikel, writing sendiri-sendiri lah. Okay, cuma bahan tu you all boleh kongsi, so tak ada masalah. Okay, method. So method ni saya ingat boleh kebanyakan paper ataupun pelajar saya memang gunakan kaedah yang sama. Okay, you all boleh tengok dalam nanti saya akan share folder ni juga. Okay, yang ni lebih kurang sama lah. Semua yang saya akan share ni berbentuk questionnaire. Okay, so dari segi populasi ni ialah you all bincang lah, sebab kalau ini tempat masing-masing lah, kalau you all punya sampel tu di daerah Jitra, so populasi itu ialah orang kata ke semua peniaga-peniaga di daerah Jitra lah. Tapi
you all punya sampel hanya pasar malam ataupun peniaga-peniaga di tempat yang you all nak kaji je lah. Okay, so jadi jangan tak ada masalah apa. Okay, cuma method tu. Okay, so method saya ingat kita nak seragamkan ataupun nak, saya tak maulah yang canggih-canggih sangat macam pelajar ni buat. Okay, so yang paling minimum, okay, yang paling minimum, yang paling biasa untuk level you all untuk level undergraduate, yang wajib ada ialah apa tu, yang kita kata method yang paling biasa ialah analisis peratusan, kekerapan, mean dan sistem piawai, correlation. Okay, you all akan stop sekadar 3.5.5 saja untuk contohlah. Okay, kalau gunakan thesis ni, yang 4 tu ni tak payah. You all hanya boleh buat 3.51 sampai 3.51 sampai 3.55 ni. Okay, ni saja. Yang 4 tu ni tak payah. Yang ni agak advance sikit, tak perlu sebenarnya. Okay, so saya ingat nanti you all tengok balik. Okay, yang saya minat sekali ataupun yang paling besar di kalangan yang ni semua ialah ANOVA. Okay, ANOVA testing. Okay, analisis variance. Ingat you all semua dah pernah belajar semasa pengantar stat dahulu. Apa dia ANOVA, analisis ANOVA. So boleh baca dekat sini nanti contoh bagaimana belajar ni buat. Okay, ataupun you all boleh check dalam YouTube bagaimana nak buat analisis ANOVA tu. Okay, so dia bukanlah benda yang, okay, daripada soalan yang you all dapat ni, yang sesuai untuk ANOVA testing tu ialah soalan ni yang ada sebelum selepas, yang ada maklumat income ni. Okay, maklumat aset sebelum selepas, maklumat keuntungan sebelum selepas, maklumat hutang sebelum selepas, maklumat gaji pekerja sebelum selepas. So kita akan tengok ANOVA testing tu, nak tengok adakah ada perbezaan di antara keuntungan sebelum dan selepas. Okay, adakah ada perbezaan di antara jumlah bahan mentah sebelum dan selepas. So kita akan gunakan untuk bahagian ni memang wajib ataupun perlu gunakan ANOVA lah. Okay, sebab yang lain-lain tu mungkin sekadar menggunakan cross tabulation ataupun cross tab. Okay, kalau tak tahu apa dia cross tabulation, you all boleh tengok dalam mana-mana thesis ataupun dalam YouTube. Okay, so yang tu yang paling common lah macam ni lah. Okay, ni dari segi deskriptif. Okay, kalau you all tengok thesis yang saya dah share dalam dalam saya punya saya ingat Dr. Wan pun ada banyak juga koleksi-koleksi thesis yang boleh diguna pakai. So ya, yang saya tunjuk kat sini. Okay, macam ini pun sama juga. Okay, apa dia cross tabulation tu, nanti you all type dalam YouTube cross tabulation untuk SPSS. Okay, dia ialah analisis deskriptif yang mengguna just tengok gunakan bar graph, histogram. Yang ni. Okay, you all tengok kat sini. Yang ni. Ini contoh cross tabulation lah. Okay, dia ada dua, sebelum dia ada nilai dekat atas dengan yang bawah. So kita boleh tengok dua faksi tu sebelum dengan macam ni lah. Okay, aset yang dimiliki. Yang ni actually topik ni tentang amanah ihtiar. So ada soal konsep dia lebih kurang sama dengan you all punya konsep. So saya ingat saya ada bagi juga pada pelajar saya. Okay, so pelajar ni dia tengok tentang skim, keberkesanan skim tu. So sebelum dengan selepas tu actually merujuk kepada sebelum dia ambil skim amanah ihtiar dengan selepas dia ambil amanah ihtiar. Okay, so itu yang nampak sebelum selepas tu. Okay, jadi mungkin boleh you all boleh gunakan konsep yang sama dalam thesis ni. Okay, nak melihat macam mana pelajar ni buat. Okay, so sama juga sebelum amanah ihtiar, selepas amanah ihtiar. So yang ni semua ialah analisis cross tabulation. Okay, cross tab, CROSS-TAB tabulation, TABULATION. Okay, boleh type dalam Google. Okay, kalau pelajar ni pun saya tak ada ajar apa, dia sendiri yang kodik dalam YouTube, dia buat sendiri semua. Okay, dia cuma minta saya baca saja DP thesis. Dan dia questionnaire pun dia buat sendiri semua. So you all actually dah banyak bantu lah. Questionnaire kami dah bekalkan. Okay,
Jadi pelajar ni saya lebih supervise dalam bentuk just bantu dari segi nak betulkan konsep tesis. Tapi dari segi analisis SPSS semua mereka buat sendiri. Okay, jadi saya ingat tak ada masalah kalau pelajar-pelajar saya yang sebelum ni pun boleh eksperimen sendiri. So just gunakan YouTube dan sebagainya. Okay. So yang kita perlukan di peringkat you all ni, okay, macam tadi yang saya beritahu, kalau ikut thesis yang ni, okay, just fokus kepada tak perlu sampai ke analisis faktor. Kalau tengok ini pelajar ni buat sampai ke factor analysis. Ini dah kira level master dah kalau ikutkan. Okay. So tapi tak perlulah untuk level you all. Cukuplah dengan sekadar sampai ini macam bahagian ni ada factor analysis. Ini agak berat, agak besar sebenarnya. Ini level master punya kajian. Okay, tapi cukup sekadar ANOVA saja macam ni. Okay, ANOVA, lepas tu boleh buat Pearson correlation macam ni. Okay, analisis korelasi. Lepas tu lain-lain lah macam yang you nampak dalam thesis ni boleh gunakan sebagai guideline. Okay. Dr. Wan, ada apa lagi nak tambah? Tak ada, okey je lah. Okay, so saya akan share nanti questionnaire ni dalam grup WhatsApp saya dan juga Dr. Wan akan share pada pelajar-pelajar beliau sendiri. Okay, so you all boleh start lah buat data collection. Okay, dan juga jangan sementara itu juga boleh start writing lah on your chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay, so boleh guna artikel-artikel ataupun thesis yang saya akan kongsi sebagai garis panduan. Okay, dan boleh bincang lah sesama you all lah bagi seragam semua dari segi kaedah tu. Okay, so kaedah kita ataupun method tu menggunakan SPSS. Kita akan yang penting tu ialah nak tengok ni lah sebelum dengan selepas tu menggunakan ANOVA tu. Okay, yang lain-lain tu you all boleh fikirlah nak gunakan cross stimulation tu, maknanya tak perlulah sebiji sama setiap pelajar. Cuma yang penting kita seragamkan dari segi objektif kajian. Okay, pertama, kedua dan ketiga. Okay, tapi dari segi macam mana you all nak approach tu masing-masing lah. Okay, punya cara. Okay, so saya ingat itu saja untuk hari ni. Okay, so saya akan bagi soalan ni dan you all boleh start data collection secepat mungkin. Okay, seperti yang saya maklumkan paling kurang 30. Okay, the more the better. If you can get 40, 50, that will be a bonus lah. Okay, dan juga macam yang saya beritahu, okay, grading ataupun markah thesis pun mungkin akan direflectkan dari segi banyak mana you all boleh dapat lah, okay, maklumat tu. Okay, dan okay, itu saja. Sebarang soalan daripada you all sebelum saya endkan session ni? Ada sebarang soalan? Semua senyap je you all ni. Ada kat depan ke tak ada ni? Kena tidur lah. Marina tak ada lah. Okay. So apa tu, if anything, okay, you can just simak balik dengan penyelia yalah saya dengan Dr. Wan ni lah. Okay. So saya ingat dah clear dah apa yang kami minta. Okay. Just follow the questionnaire and then use the whatever material yang saya akan bekalkan kepada pelajar, sampel kajian yang lepas. Okay, tengok kaji macam mana pelajar lepas boleh buat semua-semua tu, tengok YouTube videos, okay, eksperimen sendiri perlahan-lahan dan cuba buatlah macam mana yang mereka buat. Okay, so okay, terima kasih. Saya akan send video link nanti kemudian lepas saya upload dalam YouTube, okay, untuk rujukan you all kemudian lah. Okay, okay, Assalamualaikum.